Latar belakang kes rasuah Tan Sri Isa Samad. Latar belakang tertuduh. Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad merupakan bekas pengerusi Felda dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Beliau pernah terlibat selama 2 dekad dalam bidang politik sebagai Menteri Besar dan Menteri Kabinet. Pertuduhan ke atas beliau ialah beliau dituduh menerima sejumlah wang secara berperingkat sebagai ganjaran telah membantu meluluskan pembelian Hotel Merdeka Palace di Kuching, Sarawak. Beliau telah menerima wang dari ahli Lembaga Gagasan Abadi Properties Sendian Berhad, iaitu Ikhwan Zaidil, menerusi bekas pegawai politik khas beliau iaitu Muhammad Zahid Muhammad Arif. Segala aktiviti rasuah yang dilakukan oleh Tan Sri Isa Samad telah dilakukan di tingkat 49 Menara Felda Platinum Park nombor 11 Persiaran KLCC Kuala Lumpur. Beliau telah menerima rasuah pada 21 Julai dan berlanjutan hingga 11 Disember 2015. Dakwaan terhadap beliau ialah beliau didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan pecah amanah dan 9 pertuduhan menerima rasuah, tetapi Tan Sri Isa Samad mengaku tidak bersalah, iaitu pada tanggal 14 Disember 2018. Pada 8 Oktober 2019, perbincangan kes beliau bermula. Pihak pembelaan berjaya menyangkal tuduhan terhadap Tan Sri Isa Samad dan pihak mahkamah telah memerintahkan beliau untuk membela diri, lalu beliau pun dibebaskan, iaitu pada 16 Jun 2020. Beliau telah tampil di mahkamah untuk membuat keterangan bela diri beserta sumpah di kandang saksi, iaitu pada 17 Ogos 2020. Selepas itu, segala hujahan bagi pembelaan dan dakwaan terhadap beliau pun berlangsung. Pada 3 Februari 2021, hujahan beliau tidak diterima dan pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman kepada beliau kerana peguam bela beliau gagal menyatakan saksi ke atas hujahan bagi keterangan bela diri terhadap Tan Sri Isa Samad. Keputusan mahkamah ialah pihak Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman penjara selama 54 tahun dan denda sebanyak RM15.45 juta, iaitu rangkuman bagi semua ke-9 pertuduhan beliau. Tapi mahkamah telah memerintahkan hukuman penjara beliau dijalankan secara serentak dan tempoh hukuman penjara beliau menjadi berkurang, iaitu kepada 6 tahun sahaja. Jika beliau gagal membayar denda, tempoh penjara beliau akan dinaikkan menjadi 18 tahun. Tambahan lagi, jika wang jaminan dinaikkan dari RM800,000 menjadi RM1.5 juta dan dilunaskan sebelum jam 2 petang pada hari tersebut, iaitu pada 3 Februari 2021, pihak mahkamah membenarkan beliau menangguhkan kesemua hukuman. Yang dilakukan oleh Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad. Kesalahan pertama, Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang juga merupakan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan telah didakwa di bawah Seksyen 16A Akta SPRM 2009, iaitu kesalahan dalam meluluskan pembelian hotel bertarafkan 5 bintang, iaitu Merdeka Palace Hotel di Kuching, Sarawak, yang bernilai sebanyak RM50 juta lebih daripada nilai yang telah ditetapkan, iaitu RM110 juta. Kesalahan yang kedua, bekas pengurusi Felda Tan Sri Isa Samad telah didakwa oleh Persatuan Anak-Anak Peneroka Felda Kebangsaan Anak di Atas pencegahan berkaitan dengan bayaran yang diterima oleh pemegang saham Felda Holding pada tahun 2013. Hal ini telah menimbulkan kecurigaan KPF. KPF adalah Korporasi Pemodelan Felda Malaysia Berhad, manakala FGV adalah Felda Global Ventures Holding Berhad. Hal ini, kecurigaan KPF terhadap FGV di atas pembahagian ini, hal ini telah terlihat bahawa KPF lebih tinggi pemberian saham dalam Felda Holding, tetapi nilai yang diterima lebih kecil daripada nilai yang diterima oleh pihak berkuasa Felda. Baiklah, saya teruskan lagi kepada kesalahan yang ketiga. Calon BN bagi Pilihan Raya Kecil Dun Banan Pinang. Beliau telah mendapat undi yang paling tinggi untuk 3 jawatan naib Presiden UMNO, tetapi kemenangan itu telah dibatalkan kerana beliau telah melanggar kod etika pemilihan.
Beliau telah digantung selama 3 tahun kerana didapati bersalah dalam melakukan rasuah politik, iaitu melanggar pemilihan pucuk pemimpin UMNO 2014. Membentangkan tentang kesan negatif rasuah terhadap individu dan organisasi. Kesan terhadap individu yang pertama ialah menerima hukuman dan denda atas kesalahan yang telah dilakukan. Bekas pengerusi Felda dan juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan yaitu Muhammad Isa Abdul Samad telah didakwa di bawah Seksyen 16-E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Beliau telah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kesalahan menerima rasuah. Oleh sebab itu, beliau telah menjalani hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak 5 kali ganda daripada jumlah suapan yang diterima, yaitu Rm 15,45 juta. Beliau telah menerima suapan tersebut sebanyak Rm 3 juta bagi meluluskan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak. Yang kedua ialah hilang pekerjaan. Muhammad Isa Abdul Samad telah hilang jabatannya sebagai pengerusi Felda dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan disebabkan beliau telah menerima suapan sebanyak Rm 3 juta untuk kepentingannya sendiri. Hal ini merupakan kes jenayah kolam putih kerana melibatkan individu yang berjawatan tinggi. Oleh itu, orang ramai telah hilang kepercayaan kepadanya kerana jenayah rasuah merupakan satu jenayah yang serius yang boleh mencemarkan imej Felda. Seterusnya ialah maruah terjejas kerana amalan rasuah meruntuhkan akhlak dan pribadi seseorang individu. Oleh itu, mereka tidak merasa bersalah jika melakukan sebarang salah laku seperti pecah amanah dan menerima atau memberi wang suapan. Selain itu juga, pelaku rasuah ini juga akan dipandang rendah oleh orang lain kerana mereka dikenakan tindakan undang-undang melalui Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Isa Samad telah diberi ganjaran wang suapan Rm 3,09 juta berkaitan dengan pembelian Merdeka Hotel dan Suites pada tahun 2014 yang lalu dengan meluluskan permohonan pihak Felda Investment Corporation Sendirian Berhad dengan harga sebanyak Rm 160 juta dari ahli lembaga pengarah gagasan abadi properties Sendirian Berhad yang bernama Ikhwan Zaidel. Isa Samad telah menerima ganjaran tersebut menerusi Muhammad Zahid Muhammad Arif, yaitu bekas politik khas beliau sendiri. Kesan terhadap organisasi. Imej dan reputasi syarikat boleh terjejas kerana sekiranya warga syarikat Felda didapati bersalah kerana melakukan rasuah terutamanya yang memegang jawatan tinggi seperti pengerusi, imej Felda akan tercemar. Felda merupakan sebuah agensi kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk menangani penempatan penduduk luar bandar yang kurang berkemampuan ke kawasan-kawasan yang baru dibangun untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Jadi, kes rasuah yang melibatkan bekas pengerusi Felda yaitu Isa Samad bukan sahaja menjatuhkan imej dan reputasi syarikat tersebut, malah orang akan hilang kepercayaan terhadap syarikat tersebut. Selain itu, pelabur dan pemegang saham hilang keyakinan terhadap syarikat. Pengerusi Felda Tan Sri Isa Samad didakwa oleh Persatuan Anak-anak Peneroka Felda Kebangsaan atas penjanggahan yang berhubung dengan pembayaran yang diterima oleh pemegang saham FGB pada tahun 2013. Koperasi Pemodalan Felda Malaysia Berhad telah membeli sebanyak 51% saham dalam Felda Holdings, tetapi hanya menerima Rm 2.2 bilion sahaja. Manakala pihak dari Felda hanya mempunyai 49% saham di Felda Holdings, tetapi bayaran yang diberikan lebih tinggi, yaitu Rm 5.7 bilion. Hal ini menimbulkan kecurigaan KPF terhadap FGB kerana ketidakadilan wujud dalam perkhidmatan organisasi tersebut. Kajian kes menunjukkan bahawa kes jenayah rasuah tidak tertumpu kepada golongan bawahan, malah kes jenayah rasuah juga dilakukan oleh golongan atasan yang berkedudukan tinggi. Hal sedemikian ini berlaku kerana mereka tamakkan harta dan ingin hidup mewah dengan cepat. Rasuah adalah gejala negatif yang dilarang oleh mana-mana agama dan undang-undang, tetapi masih juga dilakukan dengan 1001 alasan pribadi. Seperti yang kita tahu, jenayah rasuah ini boleh mendatangkan imej negatif kepada individu yang terlibat, malah boleh mendatangkan kesan negatif juga kepada masyarakat maupun negara. Oleh hal yang sedemikian, amalan rasuah ini perlu dibantas agar gejala buruk ini tidak berleluasa. Selain itu, semua pihak hendaklah bekerjasama bagi mengatasi gejala rasuah ini agar gejala rasuah dapat dibendung dengan segera. Sebagai negara Melayu yang berlandaskan Melayu Islam berajar, semua masyarakat perlulah bersama-sama memikul tanggungjawab untuk memantas kes jenayah rasuah. Kita juga hendaklah mengukuhkan dan meningkatkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam jenayah rasuah. Pihak yang bertanggungjawab yang diberi kuasa untuk menangani masalah jenayah rasuah ini perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan insentif baru bagi memastikan jenayah rasuah ini dapat dibendung dengan secepat mungkin.